kucing ni lebih daripada saya jaga anak saya. Ikan dia yang dapat tu besar-besar. Nak banding dengan jaring, menjala apa semua tu. Kulit ramai sebab ikan ni ikan sawah, dianggap ikan sawah ataupun sungai. Memang elok lah godong dia. Orang Pahang kata godong dia dengan tu lah. Kulit ramai ni, judu dia. Sebab apa ada masam-masam sikit. Kadang-kadang ikan sungai ni ada hanyir sikit, tapi bila dah konon tu memang dah neutral dia kan. Dengan niat menghulurkan bantuan tanpa balasan, dia membuat persembahan badut bagi membantu kucing jalanan. Keunikan hubungan manusia dan haiwan ini telah mewujudkan satu ikatan kasih unik sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kalau manusia, bila kita dah dewasa, kita boleh ada jalan hidup kita sendiri. Tapi kalau kucing tak, kucing selamanya akan bergantung hidup pada manusia. Sampai satu masa bila diorang mati, memang macam susah nak terima keadaan tu. Nazirah Abdul Rahman mula membela kucing sejak berusia 7 tahun lagi, iaitu ketika terbitnya rasa cinta terhadap haiwan. Kini, dia mempunyai puluhan ekor kucing di rumahnya, hasil kutipan kucing jalanan. Setiap hari sebelum keluar bekerja, Nazirah akan meluangkan masa bersama kucing-kucing kesayangannya. Penjagaan haiwan peliharaan sememangnya adalah tanggungjawab pemiliknya. Namun, ia dapat memupuk sifat kesabaran individu supaya lebih sensitif terhadap haiwan. Untuk menampung kos perbelanjaan kucing-kucing jalanan peliharaannya, dia membuat kerja sambilan sebagai badut di sebuah premis makanan tidak jauh dari rumahnya. Bagi wanita berusia 42 tahun ini, pemilihan pakaian dan solekan di muka amatlah penting bagi menarik perhatian pelanggan. Sinonim dengan dirinya yang menyayangi kucing, solekan mirip haiwan itu dilukis ke atas mukanya bagi melambangkan identitinya. Pemilihan warna baju yang cerah juga memainkan peranan menarik perhatian sesiapa sahaja yang memandang. Menjadi badut sudah sebati dengan diri anak jati Perak ini sejak 2 tahun lalu. Penat lelah tidak menjadi penghalang buat dirinya walaupun terpaksa akur dengan waktu bekerja yang tidak menentu. Sudah menjadi rutin buat pemilik kepada 50 ekor kucing ini untuk mengharungi perjalanan selama 30 minit setiap hari sebelum membuat persembahan badut. Sebelum memulakan persembahan di Kafe Konda Kondi, Nazirah akan menyediakan papan tanda bagi memudahkan proses penerangan kepada pelanggan. Persembahan badut biasanya akan berlangsung selama 4 jam. Mula-mula tu bila dah makin banyak kucing dekat dalam jagaan saya terfikir yang saya perlu cari alternatif untuk tambah pendapatan. Jadi saya fikir-fikir, tiba-tiba idea datang, kenapa tak nak buat badut? Walaupun masa tu saya pun tak ada pengalaman untuk buat badut lagi.
Tidak menetapkan had untuk menderma, kehadiran Nazirah di situ juga disenangi ramai. Walaupun pendapatannya tidak mencecah RM300 semalam, dia tidak mudah putus asa demi niatnya yang ikhlas membantu haiwan jalanan. Kelibatnya yang tampil dengan perwatakan ceria sedikit sebanyak menghiburkan hati kanak-kanak yang berkunjung ke sini bersama keluarga. Selain itu, dia juga membuat kerja sampingan dengan menjadi ahli komuniti Kami Clown di Ipoh sebagai badut untuk pelbagai majlis bagi menampung perbelanjaan kucing jagaannya. Saya nak tolong kucing-kucing ni sebab kesian dengan keadaan mereka dekat jalanan sana. Kebanyakan daripada anak-anak jalanan saya kutip semuanya sakit, buruk dan busuk. Pada waktu rehat, Nazirah yang lebih dikenali dengan nama badutnya Kitty Pinky the Clown atau Mama Pinky akan memberi makanan kepada kucing yang hadir ke premis tersebut. Abang, jamin kat jalan makan. Okey, makan. Nazirah telah beraksi badut di kafe ini sejak setahun lalu. Pemilik kedai makan ini, Azril Aryandi Zamri, telah memberi kebenaran wanita tersebut membuat persembahan badut di tempatnya kerana tersentuh dengan niatnya membantu haiwan terpiar. Mama Pinky ni dia datang, dia cakap dia nak buat basking lah. Tapi kita ingat basking untuk apa kan? Jadi dia cakap dia nak jadi badut dekat situ untuk buat belon. Untuk menyara kucing-kucing jalanan dengan dekat rumah yang sakit-sakit tu. So saya fikir 1000 dalam satu kot, ada seorang yang macam ni kita nak jumpa kan, bukan senang. Dia bukannya minta letak amountnya berapa yang ikhlas yang kita bagi itu yang dia terima. InsyaAllah kalau kita tolong orang, Allah tolong kita kan balik. Saya rasa saya jaga kucing ni lebih daripada saya jaga anak saya. Kalau manusia bila kita dah dewasa kita boleh ada jalan hidup kita sendiri. Tapi kalau kucing tak, kucing selamanya akan bergantung hidup pada manusia. Dia antara pencinta haiwan yang sanggup berkorban masa, tenaga dan kewangan bagi membantu haiwan jalanan, terutama kucing. Nazirah menjadikan kerjaya sambilan sebagai badut bagi mencari dana bagi menampung kos perbelanjaan kucing-kucing tersebut. Abang, jamin kat jalan Okey, makan. Selain mengutip kucing terbiar untuk dijaga di rumah, Nazirah juga sering melawat kucing jalanan di pasar berdekatan rumahnya. Kucing-kucing di sini bagaikan sudah mengenali wanita ini. Hanya mendengar sahaja bunyi motornya, semua haiwan tersebut berkejaran menyambutnya. Nazirah akan berkunjung ke pasar ini sejurus selesai membuat persembahan badut. Baginya, kegembiraan dan kepuasan membantu haiwan di sini dapat menghilangkan segala kepenatannya mencari dana untuk si comel ini. Kucing ni saya dah anggap macam anak saya sendiri. Saya rasa saya jaga kucing ni lebih daripada saya jaga anak saya. Kalau mereka sakit, saya sangat susah hati. Sebab kalau manusia bila kita dah dewasa, kita boleh ada jalan hidup kita sendiri. Tapi kalau kucing tak, kucing selamanya akan bergantung hidup pada manusia. Jadi saya kucing ni sangat-sangat bermakna. Setiap kucing yang saya nampak sangat menyentuh perasaan kalau saya tak boleh bantu mereka. Dan saya sangat gembira kalau saya boleh bela, boleh bagi mereka sihat. Sangat-sangat bermakna. Kucing bagaikan rakan karib kepada Nazirah. Banyak masa diluangkan bersama.
tidak menjadikan kerjaya sepenuh masa sebagai promotor jualan di sebuah pusat membeli belah pada waktu siang sebagai penghalang, waktu malam adalah masa terluang buat dia bermesra dengan haiwan tersebut. Menurut Nazirah, ini sudah menjadi satu kewajipan dan tanggungjawab buat dirinya memastikan haiwan di sini sentiasa mendapat makanan. Nazirah turut memberikan rawatan sementara bagi membantu haiwan-haiwan di sini untuk kekal sihat. Baginya, menjaga kesihatan haiwan sama seperti menjaga kesihatan dirinya sendiri. Saya sedih bila kadang-kadang bila kita dah kutip, dia orang sakit, tak sihat, bila saya dah rawat, kemudian dia orang sihat. Lepas tu sampai satu masa bila dia orang mati, memang macam susah nak terima keadaan tu. Tapi tak apalah, saya selalu pujuk hati supaya saya ingat mungkin Tuhan dah takdirkan untuk saya jumpa dia. Saya selamatkan dia, bagi dia kasih sayang yang sepenuhnya sampai satu masa bila dia dah mati, saya perlu teruskan untuk bantu kucing-kucing yang lain. Ubat-ubatan tersebut biasanya dibeli dari klinik veterina di Bandar Ipoh ini. Di klinik ini juga, Nazirah sering membawa kucing-kucing peliharaannya menjalani pemeriksaan kesihatan. Ia bagi memastikan si comel sentiasa dalam keadaan baik. Menurutnya, perhatian yang lebih perlu diberikan kepada kucing yang tidak sihat bagi memastikan haiwan tersebut dalam keadaan selesa. Antara kucing yang dibawa mendapatkan rawatan di sini adalah yang bernama Oyen ini. Oyen telah mendapat kecederaan teruk di tengkuk akibat disimbah air panas setahun lalu. Menurut Nazirah, penjagaan yang teliti haruslah diberikan sepenuhnya bagi membantu Oyen untuk sembuh. Okey, dia punya daging dah sihat. So dia sedia terima graf barulah. Dia stres sikit. Saya ni jenis bila lalu, kalau naik motor ke naik apa ke, kalau nampak kucing mesti akan macam say hi. Lepas tu, dia nampak, kenapa kucing ni punya kepala? Sebab boleh nampak dekat kepala dia tu luka yang sangat besar. Masa tu Oyen kurus, busuk, luka tu menanah-nanah. So dan hari ni, Alhamdulillah lah Oyen dah jalani surgery, nampak semakin baik. Dr. Tioh Chung Jin telah membantu Nazirah merawat kucing-kucing kesayangannya sejak wanita ini mula menjadi hero haiwan jalanan. Pakar haiwan ini menyatakan penjagaan dan cara rawatan yang betul penting untuk memastikan keselamatan dan kesihatan haiwan sentiasa terjamin. Makan tapi kuranglah bila dah sesemam pagi ni kuranglah. Sayang. Yang Onyet ni dia sesama, so ada demam, tak makan. Dan dia hingus teruk, mata pun berair. So kita check, lepas tu bagi ubat lah. Dan Oyen tu yang kena dera, so dia luka besar. Dan kita kena buat surgery lah untuk tampal balik kulit dia, so that tak ada luka. Untuk kahak 2 kali sehari. Menurut Dr. Tioh, penjagaan kesihatan haiwan tidaklah rumit, namun perlu sentiasa diberi perhatian. So malam sajalah. Okey. Alright, welcome. Manakala di rumah Nazirah, dia juga akan mencuci sendiri luka-luka kucingnya. Walaupun tidak mempunyai kemahiran dalam bidang veterina, dia mengambil inisiatif mempelajari asas penjagaan bagi membantu kucingnya yang tidak sihat. Masa hari kejadian tu, semua kaki dia ni berulat, cuma nampak tulang je. Selepas 3 minggu dalam rawatan, cuci, letak ubat, daging-daging dia semua dah tumbuh. Apa nama Camellia tu? Sayang. Oh. Lamalah buat mama. Nanti mama nangis. Bagi Nazirah, setiap haiwan peliharaannya mempunyai cerita dan keunikan yang tersendiri. Semua kucing yang dekat rumah saya tu semua daripada jalanan. Masing-masing ada cerita masing-masing. Saya tak pernah ambil balik kucing yang sihat. Kucing yang dekat rumah saya yang banyak-banyak tu,
Semuanya berasal daripada kucing yang tak sihat. Antara kucing terawal yang dibela Nazirah adalah Tabah. Ia mati akibat penyakit leukemia. Kehilangan Tabah adalah salah satu punca buat dirinya terus kuat membantu haiwan-haiwan jalanan yang lain. Tabah, dia lah kucing yang mula-mula sekali. Mula-mula sekali saya jaga kaki dia macam ada banyak ulat, sampai bila dah bawa pergi dekat vet pun tak boleh nak selamatkan lagi. Lepas tu dah hampir 2 tahun saya bela dia mati sebab leukemia. Memang sedih sangat. Berminggu-minggu sampai hari ni setiap kali saya nak pergi kerja, saya mesti akan pergi kubur-kubur Tabah, kubur-kubur kucing-kucing saya yang lain. Janganlah tanya soalan tu. Lazimnya ibu kepada 3 orang anak ini akan dibantu oleh anaknya dalam menjaga kucing-kucingnya, termasuk kerja-kerja pembersihan sangkar. Muhammad Nur Daniel, anak bongsu Nazirah yang sering ringan tangan membantu ibunya di rumah. Pendapat saya bila ibu saya sendiri yang menjaga haiwan ni, pertama sekali saya support dia lah. Macam tiap hari, macam kalau kucing sakit, dia akan suruh saya pergi hantar ke klinik untuk dapatkan rawatan, dan saya akan kemaslah sangkar kucing, buang segala kotoran yang ada. Bukan sekadar haiwan peliharaan, kucing-kucing yang dibela dijaga bagaikan menatang minyak yang penuh. Baginya, tanpa kucing, tiadalah Nazirah. Pengorbanan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan bukti cintanya terhadap haiwan tersebut. Usaha murni wanita ini harus menjadi contoh buat semua lapisan masyarakat. Badan dia tak ada masalah kan? Pintu lepas ni kalau ni nak kena ni pasang kayu. Ikan dia yang dapat tu besar-besar. Nak banding dengan jaring, menjala apa semua tu. Itu yang saya suka tu. Ia kaedah tradisional yang dimodernkan untuk penangkapan ikan air tawar. Ada barang lah, Bu. Oh, masuk ni. Memang rezeki. Ikan dia yang dapat tu besar-besar. Nak banding dengan jaring, menjala apa semua tu. Itu yang saya suka tu. Hasil tubin di luar jangkaan setimpal dengan usaha diberi. Memancing, menjala dan menjaring adalah kaedah yang lazim untuk mendaratkan ikan dari sungai di seluruh Malaysia. Tetapi nelayan di Kuala Bera Pahang ini, Abu Hanifah Hashim dan Muhammad Nazri Ibrahim atau disapa Pak Uda, menggunakan kaedah yang berbeza. Mereka menggunakan tubin, sejenis alat menangkap ikan tradisional yang diberi sentuhan moden. Kos pembuatannya menelan belanja hampir RM100. Kalau seorang ni susah. Sebabnya kita nak pasang tubin ni kena berdua. Sebab kita nak bawa fireboard lagi. Lepas tu kita nak pasang tu kena satu orang, kena pegang kayu. Kalau tak fiber hanyut, air arus yang Pahang laju. Satu orang kena pegang lah mana akar ke apa ke untuk menahan fiber daripada bergerak. Satu orang kena masang tubin ni.
Kebiasaan powder lah yang pasang sebab dia orang yang faham segi memasak turbin ni. Dia beli tempat, dia punya kayu dia. Turbin ni, ketahanan ni 2 tahun, 3 tahun tak bermasalah lagi lah. Kecuali kalau masuk dia binatang-binatang yang gitu kuat sikit lah. Mana dia akan pecah ke, putus tali ni ke. Kita akan repair semula lah. Ada besi lagi tu. Tengok lain tu. Turbin ni dia punya kelebihannya yang saya suka tu, kalau tak dapat ikan, tak dapat lah kan. Tapi kalau dapat memang berbaloi lah. Itu yang saya suka tu, ikan dia yang dapat tu besar-besar. Nak banding dengan jaring, menjala apa semua tu. Itu yang saya suka tu. Kebanyakan nelayan sungai di sekitar Bera membuat tubin mereka sendiri. Biasanya, tubin yang rosak akan dibaiki oleh Abu Hanifah. Ia diperbuat daripada rangka PVC yang dilingkari dawai, tiang berukuran 1.5 meter dan lebar 1 meter serta pintu yang diikat dengan besi sebagai pemberat. Lebih tahan lama berbanding tubin tradisional daripada rotan. Semenjak saya kecil lagi, turbin ni memang dah wujud. Dan dulunya turbin ni dia buat pada rotan gelang. Ni dia punya batang dia ni, buat pada gelang. Dan tali ni dia orang dulu pakai rotan seni untuk ikat dia. Jadi ketahanan turbin dulu hanya tahan 6 bulan je. Jadi kita tukar pada dawai ni untuk bagi tahan lama lah sikit. Buat masa ni, sekarang ni saya dah kerja lain, kerja kampung. Jadi saya menambah powder, membantu powder, repair turbin dan pergi sungai saya teman dia lah. Untuk pasang turbin ni. Setiap turbin yang rosak tu saya repair, dah siap, powder dah turun, baru saya pergi pasang. Setiap orang semua berlainan lah yang buat benda macam ni. Senang kenal siapa punya barang dia, orang tahu. Dia tu. Kalau tengok ni, kalau dia tak, kalau ada sangkut, repair balik. Tengok, ada sangkut atau tidak. Kalau tak sangkut. Pak Uda memasang 10 buah tubin di Sungai Pahang berdekatan Kuala Bera ini. Jika dipasang pada waktu pagi, Pak Uda akan mengangkatnya pada waktu petang. Rasa ni dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada barang lah, Bu. Bawa masuk ni. Memang rezeki betul hari ni. Alhamdulillah, Bu. Ada rezeki hari ni. Rasa memang berdebar-debar lah. Sebab antara ada ke tak ada. Tapi boleh kata kalau 10 kali jatuh, 9 ada. Jarang yang kosong lah. Paling besar dapat tapah ni 8 kilo. Tapi kalau bawah 14 kilo. Bawahnya yang dia orang panggil bawah ekor merah sini tu kan. Pak Uda memasang tubin dalam jarak 100 meter antara satu sama lain. Kedudukannya hampir dengan pohon-pohon kecil di tepi sungai yang dikenal pasti menjadi kawasan laluan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada, Bu. Ada lagi. Dapat, Bu. Dapat. Alhamdulillah. Ikan tapah hidup di sungai dan tasik yang besar serta membiak pada musim panas sebelum musim hujan. Di pasaran, harga sekilogram ikan ini boleh mencecah 60 hingga 65 ringgit. Namun, langit tidak selalu cerah. Ada kala hasil tangkapan tidak memberangsangkan. Ikan tapah yang paling berat pernah ditangkap dua rakan ini ialah di Baling Kedah pada tahun 2018 seberat 100 kg. Hasil tangkapan biasanya akan dijual.
Namun apabila keinginan menjamah ikan tapah atau ikan baung menjelma, isteri Abu Hanifah akan memasak sendiri untuk santapan keluarga. Di Kuala Bera ni masak lemak cili api lah. Itu yang sedapnya. Tapi banyak juga orang buat masak-masak steam ke apa pun ada juga. Ikan tapah banyak diperolehi di sekitar Kuala Bera. Permintaan terhadap ikan tersebut tidak pernah putus dan harga pasarannya agak stabil. Biasanya ikan buruan ramai itu akan dijual Abu Hanifah dan Pak Uda kepada peraih sekitar Temerloh dan juga orang luar. Mari sini. Assalamualaikum bang. Saya yang telefon abang semalam. Nak booking ikan tapah tu. Ada ke? Ada. Banyak? Ada. Beli nak orang? Dah nak beli dah. Chef Muhammad Khairul Azwan Mat Ramli, pengusaha restoran dan rakannya antara pelanggan tetap dari Selangor yang sanggup turun ke Pahang untuk mendapatkan bekalan ikan tapah segar. Kalau dia akan ada banyak stok, kita akan pergi sana lah ambil ikan di Temerloh. Kalau dapat banyak, dia akan call. Kita akan direct pergi ambil Temerloh. Ikan tu fresh. Kita kalau seminggu sekali kita akan naik Temerloh. Restoran Astana Putra, Serdang, Selangor. Chef Syahrin Abdul Rahim akan menyalai terlebih dahulu ikan tapah sebelum dimasak lemak cili padi. Di tangan tukang masak handalan, ikan bertukar rupa membangkitkan selera. Masakan ikan tapah akan disediakan menurut cita rasa pelanggan. Tapah kita ada 7 rasa, 9 benua, steam royal, masak lemak cili padi. Favorite ikan tapah lah. Tapah masak lemak cili padi dengan steam royal. Chef Khairul Azwan memasak ikan tapah dengan cermat. Ikan dikukus terlebih dahulu. Kemudian kuahnya dimasak perasingan dan dicurahkan ke atas ikan. Ikan tapah masak steam royal, hidangan eksklusif di sini. Ikan yang sentiasa mengiurkan apabila dibuat apa sahaja menu ini boleh membesar sehingga 8 kaki dan isinya juga sangat padat. Penggemar ikan sungai sentiasa bertumpu ke restoran ini yang menyajikan lauk pauk berasaskan ikan air tawar. Antara yang diburu adalah menu istimewa ikan tapah. Bau hanyir pun tak ada. Tak ada rasa bau, memang langsung tak ada bau tanah ke bau hanyir, memang tak ada. Cuma perbezaan dia dengan ikan patin ni dia lembut dan berlemak. Tapi ikan tapah ni dia lebih kenyal daripada ikan patin lah. Selepas mencubanya, saya rasa memang sedap dan amat sesuai. Dan memang kena dengan selera saya dan keluarga lah. Lain sungai, lain cara nelayan mencari rezeki. Bagi nelayan Sungai Pahang, khususnya di sekitar Kuala Bera, tubin adalah cara terbaik bagi memperolehi hasil lumayan. Yang mendarat pula bukan calang-calang ikan, tapah dan baung yang menjadi kegilaan ramai. Semoga penangkapan ikan menggunakan cara tradisional ini akan diperturunkan ke generasi yang akan datang. Kulit ramai sebab ikan ni ikan sawah, dianggap ikan sawah ataupun sungai. Memang elok lah godong dia. Orang Pahang kata godong dia dengan tu lah. Kulit ramai ni, judu dia. Sebab apa ada masam-masam sikit. Kadang-kadang ikan sungai ni ada hanyir sikit, tapi bila dah konon tu memang dah neutral dia kan. Musim buah rambai kembali lagi. Bukan buah sahaja yang dicari sesetengah penggemarnya, malah kulitnya juga. Telio, warna dah lama tak makan. Ya Allah ya Tuhanku, dapat syukurlah kita rezeki datang kan, rezeki datang kita pun
Jarak rumah ni ke Sempurna jauh kat 1 kilometer. Datang sebab nak ngojak kulit rambai. Yang menjadi pemikat selera, masak lemak kulit rambai. Juntayan buah rambai memenuhi sebatang pokok di kampung anak ikan Besut Terengganu. Petanda musim buah telah melanda negara dan tempohnya sangat singkat, hanya sebulan 2. Pergi kedai tu. Wujudnya di celah-celah kemeriahan buah-buahan tempatan seperti durian, tidak heranlah jika ramai yang terlepas pandang akan keistimewaan buah rambai. Dan ketika inilah Biswajib Muhammad Zain, seorang kontraktor membuat rumah di daerah Besut, menukar bidang pencarian rezeki dengan menjadi pemanjat pokok buah rambai. Musim buah rambai ni musim bulan 10-11 gitu lah. Musim buah durian dah habis, buah rambai pun dah nak habis dah juga. Dia tak lama, dalam sebulan lebih lah, 11.5 tu lah. Kali ini Biswajib perlu mengutip sebanyak 150 kilogram buah rambai yang ditempah oleh seorang peraih buah di sini. Selepas 4 jam memungutnya bersama isteri, 5 bakul buah rambai berjaya dikumpul. Pokok rambai yang dipajak oleh Biswajib ini tingginya hanya kira-kira 20 meter. Namun ada juga pokok rambai yang lebih tinggi mencabar kemahiran Biswajib memanjatnya. Kalau ada buah tu kita pergi panjat lah. Pergi carilah dulu kat mana-mana ada, kita panjat lah. Kena panjat pokok tinggi, ni pokok rendah. Ada yang tinggi lagi, masalah. Pokok rambai ini sudah biasa dipanjat oleh Biswajib sejak dipajak beberapa tahun lalu. Rambai ni memang ada orang beli, Mek? Ada lah, memang ada. Jangan risau. Jangan risau. Buah rambai ni memang ada orang beli. Pernah ke tak laku kalau petik-petik tak ada orang nak beli? Tak pernah lagi. Biasa orang nak beli kira baru kita panjat. Kalau panjat dulu nak pergi jual tak. Buah rambai yang berwarna kekuningan bertukar berang ketika masak dan kulitnya agak berkedut. Isinya seakan-akan buah duku. Namun jika dibandingkan dengan buah duku, dokong atau langsat, isi buah rambai yang membalut bijinya agak nipis. Menurut Biswajib, pokok ini sahaja mampu memberikan hasil sehingga 300 kg buah rambai semusim. Sabri Syahari, peraih buah dari Kuala Berang, tiba bagi meninjau buah rambai yang dipungut oleh Biswajib. Dia harga tu dia mengikut buah banyak tak banyak. Kalau musim buah banyak, harga dia memang turun lah. Kadang-kadang RM1 sekilo je orang duk jual. Kalau masa ni sekarang ni dalam RM2, RM2.5 lah. Kadang-kadang naik RM4 pun ada. Biasa kita duk jual kat pasar-pasar Malang, pasar pagi di Terengganu, Kuala Berang. Harga tu lah. Harga dia tak tetap lah. Dia ikut musim. Dan nak habis buah lagi mahal sikit harga tu. Harga buah rambai murah dan mampu dibeli oleh sesiapa sahaja. Namun persoalannya ialah sama ada ia digemari ramai ataupun tidak. Selain dimakan begitu sahaja, ada pelbagai kegunaan buah dan kulit rambai yang jarang diketahui ramai. Rambai yang kita tahu buat sayur, gulai. Lepas tu kalau budak muda macam saya ni makan biasa. Lepas tu colek pun ada. Yang isi dalam tu letak garang tak gula, tak lada. Sedap lah makan tu. Kalau ada yang rambai masam-masam manis pun ada. Yang ni rambai manis. Bagi banyakkan budak muda lah makan macam tu je. Kalau makcik-makcik dia beli biasa dia buat sayur kulit. Isi dia makan. Jadi tak rugi orang beli sayur lah.
Rezeki di musim buah rambai bukan hanya dirasai oleh Biswajib, malah peraih seperti Sabri hanya terpulang kepada kesungguhan diri masing-masing. Di sekitar kampung anak ikan Besut, Biswajib turut membekalkan buah rambai kepada peniaga buah di pinggir jalan. Antaranya Siti Aisyah Husin yang berniaga di sini sejak 2 tahun lalu. Siti Aisyah dibantu oleh kakaknya Rohani Awang. Setakat ini, perniagaan buah dua beradik ini tidak pernah mengecewakan. Mereka sentiasa mempunyai pelanggan yang datang mencari buah-buahan tempatan. Dalam sehari, Siti Aisyah mampu menjual sehingga 70 kg buah rambai pada harga RM3 sekilogram. Kebanyakan pelanggan yang singgah membeli buah rambai adalah pengguna jalan raya dari Kuala Terengganu ke Kota Baru Kelantan atau sebaliknya. Di perkarangan rumah tradisional di Kampung Nerambai, Lubuk Cina, Negeri Sembilan, kulit buah rambai dijemur hingga kering. Sebahagian lagi direndam dalam air oleh tuan rumah Faridah Osman untuk dijadikan perencah dalam masakan. Rambai ni sedap apa lagi gulai ikan kita mak cili api lah. Konon dengan asam konon dengan lado kan. Konon ni yang kelapa memanglah sedap. Bagi akak itulah. Lebihkan sat lemak cili api lah. Tak kira lah pergi gulai ikan apalah, ikan bau ke. Ikan darat lah, kata ikan sungai. Memang judu dia dengan itulah kulit rambai. Gandingan kulit rambai ialah ikan sungai. Bahan-bahan asasnya adalah kunyit, cili api kampung yang dikisar, asam keping, santan dan sedikit garam. Kulit rambai sebagai perencah dalam masak lemak cili api bukan trend baru. Bahkan ia makanan tradisi yang diwarisi daripada orang-orang tua terdahulu. Kulit rambai ni, kulit gulai ni asalnya pada mak akak marin lah. Akak marin, pada kocik, pampai lah ke apa. Angkat habis sekolah, lauk pada orang tua marin lah kan. Itulah dia. Akak belajar pada mak akak, itulah akak rasa pampai lah sekarang. Akak lah mulakan beli lauk orang tua ni beli. Beli rambai, selain pada pucuk ubi, binjai, maman ke apa, itulah dia. Sejak akak pada muda-muda marin lah. Dah cantik dah. Ikan lampam segar dari Sungai Timun berdekatan Kampung Nerambai ini menambah kesedapan masakan. Semua bahan digaul bersama dalam kuali kecuali santan dan dikecutkan selama beberapa minit. Sikit kan. Air asam limau. Asam limau. Kurang dulu sajalah. Ada orang tu kan lebih asam kan. Ada tak kurang asam. Buah sangkeping lah. Ya. Kulit rambai. Kulit rambai yang kita dah rondam lah kira dalam 2 jam dah kembang kan. Itu pula masing-masing lah. Kalau nak lebih, uburlah lebih. Kan. Jadi isi alui. Sikit je. Nak kocut tu berapa lama biasa? Kalau nak kocut tu, kita tengok pulang ada ikan. Kalau ikan tu banyak tulang, kita tak boleh lamakan. Santan dimasukkan kemudian sekali setelah bahan-bahan lain dikecutkan terlebih dahulu bersama ikan lampam tadi. Cantik gulai kita ni. Ketika inilah aroma keenakan masak lemak cili api berencahkan kulit rambai akan mula menerjah ke hidung. Empuk tu tak adalah lama sangat empuk dah. Sebab kita dah rondam. Kita rondam, kita kocokkan dengan ikan tu. Kena dengan air asam, kena garam, bersantan dalam nogak tu. Eloklah, tak ada dia tak lembut dan tidak, dan apa pun tidak. Dia elok masam ni pun dah elok. Kena dengan asam ni. Yahya Ali, abang ipar Faridah Osman, menjemput rakannya Abu Bakar Aziz, pesara polis yang tinggal di Kampung Pengkalan Pauh untuk sama-sama menjamah menu istimewa pada hari ini. Saya dah tak makan tak mengasuh lagi kulit rambai ni.
Dah 20 lebih tahun. 20 lebih tahun tak jumpa pokok, tak ada apa, tak ada. Duduk berdagang Kuala Lumpur pun ada pokok rambai. Duduk Pahang pun tak ada pokok rambai, tak jumpa. Duduk Pahang 18 tahun. Pergi kat Temeloh tu pasal minggu Temeloh tu, kami banyak lagi tapi kulit rambai tak jumpa. Bau pun dah sedap ha. Ya Allah. Bangah, ugi tak rasa bangah. Panjang doa. Allah sedap. Sedap bangah. Telio, wanda dah lama tak makan. Ya Allah ya Tuhanku, dapat syukurlah kita rezeki datang kan, rezeki datang kita pun. Jarak rumah ni ke Sempurna jauh kat 1 kilometer. Datang sebab nak hojah kulit ramai. Okey, lu pendang kita makanlah kat dalam dah sonduk ni dah tahu lampu kan. Tok sonduklah makan sesama dengan mamai boleh. Rugi kalau tak rasa ni. Resepinya mudah dan sesiapa pun mampu memasaknya jika ada kerajinan. Apapun sajian masak lemak cili api kulit rambai ini turut dijual di warung Sakinah di Sungai Timun, Lubuk Cina. Lama kita tak makan tu kemana. Tapi adalah rezeki Tuhan Yang Maha Kuasa. Dibagilah kepada Allah rezeki kita untuk sesama kita makan dengan kulit rambai dengan ikan lampam. Masak cili padi. Kulit rambai ni sebab ikan ni ikan sawah, dianggap ikan sawah ataupun sungai. Memang elok lah godong dia. Waktu orang Pahang kata godong dia dengan tu lah kulit rambai ni. Godong dia. Judu dia. Judu dia. Lawan ni lah macam tu lah kita nak sedap. So. Sebab apa ada masam-masam sikit. Kadang-kadang ikan sungai ni ada hanyir sikit tapi bila dah konon tu memang dah neutral dia kan. Dia dah neutral dah kata. Memang sedap rasa insya-Allah. Bagi golongan warga emas sebegini, saat-saat menikmati keenakan hidangan unik seperti masak lemak cili api dengan kulit rambai mungkin mengembalikan nostalgia kehidupan lampau ketika mana ia dihasilkan dengan air tangan ibu masing-masing. Kulit rambai je. Musim buah rambai singkat, namun kulit rambai yang dikeringkan boleh disimpan lama. Bagi generasi muda, menggunakan kulit rambai sebagai bahan masakan mungkin memberi perspektif baharu bagi cara memakan buah rambai. Boleh lebih sikit. Salima. Yang nak lebih, boleh lebih. Apapun kaedahnya, yang baru diraikan dan yang lama harus dikekalkan sebagai khazanah budaya dan bangsa.